pembunuhan ni mayat tak jumpa, pembunuh pun tak jumpa. Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acha here. Ni video first Acha. So hari ni Acha nak cerita pasal buku yang Acha baca. Tajuk dia A Good Girl's Guide to Murder. Sinopsis cerita ni menceritakan tentang pembunuhan yang berlaku 5 tahun lepas. Tapi pembunuhan ni mayat tak jumpa, pembunuh pun tak jumpa. So macam mana boleh terjadinya pembunuhan sedangkan mayat pun tak jumpa, pembunuh pun tak jumpa? So ni kita nak cerita. So for those readers, spoiler alert. Okay, sebelum kita nak cerita, ada beberapa karakter dalam cerita ni yang Acha nak bagi tahu dulu. Dan hampa kena ingatlah karakter ni sebab karakter-karakter ni yang karakter-karakter yang penting lah dalam buku ni. Okay, first kita nak kenalkan Pip. Pip ni student sekolah menengah. Dia dah tahun akhir. So dia ni main karakter lah dalam cerita ni. Okay, the second one is Ravi. Ravi ni dia macam budak yang umur 20-an dan dia budak India. Okay, the next one is Sal. Sal ni merupakan abang kepada Ravi. The next one is Andy. Andy ni merupakan girlfriend kepada Sal tadi. Okay, the next one is Becca. Becca ni merupakan adik kepada Andy. Okay, the next one is Max dan Naomi. Max dengan Naomi ni merupakan best friend kepada Sal. Okay, the last character adalah Kara dan Elliot. Kara ni merupakan adik kepada Naomi tadi. Dan Kara ni juga best friend kepada Pip. And Elliot ni pula bapak kepada Kara dan bapak kepada Naomi juga. Dan dia juga cikgu sekolah kepada mereka semua ni lah tadi. Semua karakter ni tadi. Buku ni menceritakan tentang Pip ni. Dia student sekolah menengah. Dia ni dah tahun akhir. So bila mereka ni dah tahun akhir, mereka ni macam dapat satu assignment lah. Assignment yang macam lebih kurang macam research. Dalam research ni, mereka boleh pilih tajuk apa saja yang mereka nak buat. Jadi Pip ni, dia pilih tajuk untuk cerita balik pembunuhan yang berlaku 5 tahun lepas. Mula-mula cikgu dia macam tak setujulah dengan tajuk yang Pip ni pilih. Sebab yelah benda dah jadi kan 5 tahun lepas pula tu. So macam apa je dia nak cerita kan. So Pip ni pun dia macam defend diri dia. Dia kata oh ada part yang dia nak cerita yang mungkin tak di cover lah waktu dulu. So adalah beberapa perspektif yang dia nak cerita. Jadi cikgu dia pun macam okay, tak apalah, memandangkan research ni macam hampa boleh pilih tajuk sendiri, hampa bebas untuk pilih tajuk sendiri. So go for it. Tapi kalau ada part yang hang tak boleh cerita, hang macam kira research ni macam tak memenuhi kehendak macam syllabus lah. So jangan salahkan cikgu lah kalau hang fail. Pip pun setuju. Pip kata okay, dia terima lah benda ni. Ni kira macam risiko lah yang dia willing to make. So sebelum mula research tu, Pip ni kena sign satu borang. Cikgu dia suruh sign satu borang. Borang ni yang mengatakan Pip ni tak boleh ganggu family mangsa dalam pembunuhan ni lah. So Pip ni pun macam sign je. Tapi dalam hati dia macam dia kata alah, aku interview je lah, bukannya cikgu beritahu pun. Aku letak je lah nama yang unknown lah, gitulah. First thing yang Pip ni buat adalah dia pergi cari suspect punya family. Okay, suspect punya family ni siapa? Dia pergi rumah, satu rumah ni. Dia ketuk pintu dan yang buka pintu tu adalah karakter Ravi tadi. Ravi ni merupakan adik kepada Sal. Okay, so Pip pun dia buat lah appointment dengan Ravi ni. Dia kata dia nak interview, nak cerita balik pasal pembunuhan yang berlaku 5 tahun lepas. So Ravi ni mula-mula dia macam tak mau buat tau. Lepas tu Pip ni macam pujuk lah. Dia kata oh ni assignment dia, sekejap je. Kalau macam interview ni hang tak selesa, hang boleh tolak je lah kan. Macam boleh stop je lah. So Ravi ni pun macam okey lah aku buat. Okay, lepas Pip berjaya buat appointment dengan Ravi, Pip pun dia kumpul lah semua artikel-artikel akhbar-akhbar yang menceritakan tentang pembunuhan ni lah. Okay, apa yang berlaku tentang pembunuhan ni? Okay, pada satu malam pada 20 April 20 April tu kira malam Sabtu, kira malam Jumaat pagi Sabtu, macam itulah, malam Jumaat pagi Sabtu. Pada pukul 12.45 pagi, which is malam ni lah, 12.45
pagi Sabtu, which is malam Jumaat lah. Andy ni patut pick up parents dia daripada satu event party ni lah yang parents dia pi. Tiba-tiba Andy ni tak mai. So bila Andy ni tak mai, parents dia macam jadi risau lah kan. So parents dia pun macam balik sendiri. Dia pun jumpa adik Andy ni, which is Becca. Dia bertanya lah Becca ni, nampak tak kakak hang kan, kakak hang pergi mana, kenapa dia tak mai pick up kami apa semua. Lepas tu Becca pun kata dia nampak Andy ni tadi keluar pukul 10.30 malam, tak tahu pergi mana, dia tak habaq pergi mana, dia naik kereta. So parents dia pun macam dah dengar macam tu, dia pun call lah semua kawan-kawan Andy ni. So bila parents dia dah call, kawan-kawan dia kata tak, kami tak jumpa langsung Andy malam tu, memang tak berjanji lah untuk jumpa. Jadi parents Andy ni macam risau, kata loh dah kenapa kan, dia dah tak balik lagi kan, dah pukul lebih, dah pagi buta ni kan, kenapa tak balik lagi. Dah pukul 3 pagi, parents Andy ni pun call polis kan, laporkan kehilangan Andy ni. Jadi polis pun buat benda yang sama parents dia buat, call kawan-kawan terdekat dia. Jadi kawan-kawan dia pun beritahu benda yang sama apa yang dia pun beritahu dekat parents Andy, which is dia pun tak jumpa langsung Andy, tak tahu pun dia pergi mana. Lepas tu kawan-kawan Andy ni habaq dekat polis, kata Andy ni ada boyfriend, mungkin boleh tanya boyfriend dia, mungkin boyfriend dia tahulah Andy ni dekat mana. Kira pagi Sabtu tu polis pun pergilah cari boyfriend dia, pergi rumah boyfriend dia, which is boyfriend dia adalah Sal. Polis tanyalah Sal ni kan, tahu tak Andy pergi mana apa semua kan. Sal kata dia tak tahu, sebab dia memang tak berjumpa dengan Andy malam semalam. Polis tanya dia, hang buat apa kan semalam? Lepas tu Sal ni dia katalah, dia lepak dekat rumah kawan dia, which is kawan dia ada 4 orang. So ada 4 orang saksi lah, kira dia ni kat mana. Polis tanya dia pula, hang balik pukul berapa kan malam tadi? Lepas tu Sal ni habaq lah, dia kata dia balik pukul 12 suku malam, dan dia sampai rumah dalam pukul 1 macam tu lah. Dan benda tu disahkan oleh bapak dia sendiri. Bapak dia kata betul, dia sampai rumah dia dalam pukul 12.50 malam pagi. So bila polis dah dapat statement tu, polis macam okey lah, Sal ni ada alibi, dan disahkan oleh lah kawan-kawan dia 4 orang tu lah kan. Okay, hari Ahad tu kira macam polis carilah semua location yang possible untuk NDP. Macam contohnya macam sekolah, macam tempat-tempat lain lah, tempat-tempat lepak, tempat-tempat kedai makan ke apa, polis cari still tak jumpa. Jadi bila tak jumpa, polis pun macam buat satu macam partition lah, ajak orang ramai-ramai untuk volunteer cari Andy ni. Kira hari Isnin tu bermulalah pencarian Andy ni, sebab kan macam Banak dia pun ni macam kira kawasan yang dikelilingi oleh forest. Pada petang Isnin tu, dalam orang duk sibuk cari Andy ni apa semua, tiba-tiba 4 orang kawan Sal tadi yang kata saksi alibi Sal ni pergi balai polis. Mereka habaq dekat polis, mereka kata sebenarnya Sal tipu alibi dia. Sal kata dia keluar daripada rumah kawan dia pukul 12 suku malam tadi kan, sebenarnya dia keluar pukul 10 malam. So bila polis dengar macam tu, polis macam cari asal ni, mesti ada sesuatu lah, sebab kenapa hang nak tipu alibi hang kan. Polis cari Sal tak jumpa, cari kat sekolah tak jumpa, cari kat rumah pun tak jumpa. Kira family dia pun tak tahu Sal ni dekat mana. Jadi at the same time dia pun cari Andy, dia pun cari Sal juga. Pada hari Selasa pula, tiba-tiba bapak kepada Sal ni terima satu mesej daripada Sal. Dia tulis, I'm sorry, I did it, I have to, I'm sorry. So bila dapat teks tu, polis macam anggap macam teks tu as a confession text lah, teks pengakuan. Okay, bila dah dapat teks tu, kira memang polis lagi carilah si Sal ni kan. At the same time, dia pun cari juga Andy. Dalam pencarian Andy ni, dalam mereka tengah cari kat dalam forest tu, tiba-tiba dia pun nampak ada badan yang terbaring dekat satu bawah pokok ni. Okay, keadaan badan tu, dekat tangan dia ada pil tidur, dan kepala dia diikat dengan plastik. So bila dia pergi dekat badan tu, which is mayat lah sebab dia tak bergerak. So bila pergi kat dia, buka plastik, rupanya Sal, bukan Andy.
Sal ni disahkan oleh polis mati bunuh diri, which is dia telan ubat petidok yang banyak dan juga kepala dia diikat dengan plastik. So bila kita makan petidok kan macam kita tak sedar diri kan, so bila diikat dengan plastik, so oksigen tak masuklah dalam badan dia. So dia mati macam tu lah. Lepas mereka jumpa mayat Sal tu, mereka macam cari lagi Andy ni kan, macam teruskan juga kan. Beberapa jam kemudian lepas tu, tiba-tiba mereka jumpa kereta Andy dekat satu jalan ni. Okay, dekat badan Sal tu, kat poket Sal ni ada handphone Andy. So lepas beberapa jam lepas dia jumpa mayat Sal ni, so polis jumpa pula kereta Andy park dekat satu jalan ni yang berdekatan dengan rumah banglo, macam macam rumah banglo sebiji lah. Okay, dekat kereta Andy tu, dekat bonet Andy tu macam ada darah tau, ada darah. So polis pun buka lah bonet tu kan. Polis buka, tak ada apa, which is kosong. Dalam kereta tu semua kosong. Lepas polis dah jumpa kereta tu, so polis check lah kan. Check, darah tu adalah darah milik Andy. Dan ada cap jari Sal di kereta tu lah, dekat pintu, dekat steering. Memang ada lah dekat semualah cap jari dia. Polis jumpa CCTV pada pukul 10.40 malam lah, nampak kelibat Andy ni drive kereta dia. So betul lah apa yang Baker kata tadi, yang kata kakak dia keluar pukul 10.30 malam. Lepas dah jumpa kereta Andy, dah jumpa mayat Sal apa semua, lepas tu mereka macam teruskan jugalah mencari Andy ni kan. Cari tah mayat ke, tah hidup ke apa semua kan. Lepas dah lama cari, dah beberapa bulan dia cari, still tak jumpa mayat Andy ni. So bila polis nak tutup kes, polis mengesahkan kata macam Andy ni memang sah lah mati sebab dah beberapa bulan kan. So tak mungkin dia ni macam tak mati. Kalau dia tak mati, mesti dia ni datang balik lah. Macam mesti akan ada kesan dia, macam nampak dekat CCTV ke apakah. Ni tak ada. So bila polis nak tutup kes ni, polis kata okay, kes ni Andy dah memang mati. Jadi sijil mati Andy pun dah keluar. So polis macam okay, Sal macam sahkan lah. Macam dia berkata Sal ni memang confirm lah yang bunuh Andy. Tapi benda tu ditentang oleh komisioner. Komisioner tu macam lebih kurang macam Pesuruhjaya lah. Dia kata polis tak ada hak untuk jatuhkan hukum siapa yang bersalah. Maksudnya dia pun tak boleh kata okay, Sal ni memang confirm pembunuh. Tak, dia pun tak boleh kata macam tu. Bila suspek dah naik ke mahkamah, barulah macam suspek ni akan diadili secara adil, which is ada hakim, ada peguam bela, ada juri, ada semualah. Dan barulah macam boleh menjatuhkan hukum sama ada orang tu betul-betul pembunuh ataupun tak berdasarkan bukti yang polis kumpul. Jadi disebabkan tu, polis pun macam tarik balik statement tu. Polis kata okay, Sal ni hanyalah suspek. Dia pun tak boleh bawa dia pergi mahkamah sebab dia ni dah bunuh diri kan. So tak bolehlah bawa dia ke mahkamah untuk diadili. Disebabkan tu, kira kes ni memang tak boleh tutup lah. Mereka tak tutup sepenuhnya lah sebab mayat tak jumpa dan pembunuh pun tak diadili. So basically kes ni macam tergantung lah. Kes ni tergantung sehingga macam ada jumpa new leads yang baru atau jumpa clue ataupun petunjuk lah, orang kata petunjuk yang baru, barulah macam kes ni akan dibuka semula. So means that kira kes ni boleh dibuka bila-bila masa je lah. Lepas kes tu 5 tahun kemudian pun tak jumpa mayat Andy dan tak tahu juga pembunuh sebenar dia siapa. Sehinggalah PIP ni pun muncul lah untuk menyiasat semula kes ni. PIP ni kan dia dah buat appointment dengan Ravi untuk interview Ravi lah, nak tanya pasal Sal ni. Okay, dia pun pergi jumpa Ravi. PIP tanyalah Ravi, okay, abang dia ni perangai dia macam mana? Ravi kata, oh, Sal ni dia abang yang bertanggungjawab lah dan anak yang bertanggungjawab. Sebab Sal ni dia student yang baik, student yang cemerlang. Kira memang dia ni pandai gila lah. Lepas tu Pip tanya, ada tak lain, ada tak macam perangai dia lain waktu sebelum hari Andy hilang? Ravi kata tak, sama je. Sal ni memang macam dia buat rutin ni macam biasa. Pagi dia pergi exercise, lepas tu macam dia pergi sekolah, and then malam tu dia dinner dengan family dia, and then dia keluar pergi rumah kawan dia. Lepas tu Pip tanyalah hubungan Sal dengan Andy ni macam mana kan.
Ravi kata, oh dia tak perasan sebab yelah dia waktu dulu dia macam muda lagi untuk faham benda-benda macam bercinta ni. Jadi dia tak perasan macam mana hubungan Sal ni dengan Andy ni macam pelik ke, gaduh ke apa. Dia kata dia tak perasan. Tapi Ravi kata Andy ni selalu lepak rumah mereka. Tak pernah lagi lah Sal ni pergi lepak rumah Andy. Dia tanya sebab apa. Ravi kata, oh tak tahu sebab apa, tapi macam dengar-dengar lah. Dia kata Andy ni macam tak ngam dengan bapak dia. Maksudnya bapak Andy sendiri, bukan bapak Sal lah. Pip tanya Ravi pula apa yang Sal buat lepas dapat tahu kata Andy ni hilang. Ravi kata dia memang nampak lah macam Sal ni risau, macam gelabah, macam tak tentu arah kan. Lepas tu dia call Andy ni beratus kali. Dia call non-stop lah Andy ni, duk cari Andy ni. Lepas tu Pip kata waktu dia jumpa mayat Sal ni, handphone Andy ada dekat Sal, dalam poket Sal lah. So kalau lah Sal ni simpan handphone Andy, kenapa dia macam nak call Andy ni beratus kali? Macam hang simpan kot handphone tu kan, hang tak payah nak try hard lah nak tunjuk ke orang kan. Lepas tu Pip tanya bila yang polis mai and macam soal siasat si Sal ni. Ravi kata oh pada macam pagi Sabtu tu lah dia pun mai, dia pun soal siasat dan dia pun record apa ni soal siasat tu lah. Pip macam pelik lah, kata kenapa polis nak record sedangkan macam benda tu baru nak tanya. Selalunya kalau macam polis macam baru nak siasat, baru nak tanya, dia pun macam tanya dulu, dia pun takkan macam record ke apa. Record tu kira macam hang dah memang confirm suspect lah. Ravi cerita pula, dia kata waktu Ahad pagi tu kira macam Sal dengan kawan-kawan Sal ni kira volunteer untuk cari Andy. Kira dia ni memang berusaha lah untuk cari Andy. Waktu hari kematian Sal kan dia pun jumpa botol pitidok dekat tangan dia. Pitidok tu milik bapak Sal ni. So since that macam bapak Sal ni kira rasa bersalah lah. Dia rasa macam oh dia ni punca Sal ni bunuh diri. Lepas habis interview tu macam Ravi tanyalah Pip ni, kata kenapa hang pilih tajuk ni, kenapa hang nak cerita balik cerita ni. Lepas tu Pip pun jawab, dia kata oh sebab dia kenal Sal ni. Sal ni memang sangat baik. Dia kata macam kenal macam mana kan. Pip kata oh sebab Sal ni kan comeback dengan Naomi. So Pip ni comeback dengan Kara, which is Kara ni adik kepada Naomi. So Pip ni macam selalu lepak lah dekat rumah Kara dengan Naomi ni. So dia selalu jumpa Sal ni. Dia kata Sal ni memang baik gila layan dia, macam ajak dia tengok movie, macam main lah bersembang dengan dia. Lepas tu ada sekali tu macam Pip ni macam kena bully lah dengan budak lelaki. Lepas tu Sal ni nampak, instead of Sal ni macam pergi maki budak tu, dia pergi macam pergi cakap elok-elok dengan budak tu. Dia kata oh bully tak elok, hantar dah macam akan jadi rekod sekolah hang, nanti hang tak boleh masuk universiti. Dia cakap macam tu. So Pip ni kata macam mana orang yang baik cakap baik macam tu boleh bunuh seseorang. Macam tak logik lah Pip cakap. So sebab tu dia nak kaji pasal tajuk ni. Lepas interview tu Pip ni macam dia jumpa satu video PC yang family Andy ni macam cakap dekat public lah kan, cakap dekat media apa semua. Macam mereka nak tahulah Andy ni dekat mana kan. So bapak dia ni macam, bapak dia lah yang cakap, bapak Andy yang cakap kan. So bapak dia kata we want our girl back. She was a present to our home lah, dia cakap macam tu. So bapak dia ni macam guna past tense, macam guna was. So Pip kata kenapa hang guna was sedangkan hang tak tahu lagi kata anak hang ni macam mati ke apa ke kan. Kalau hilang macam dia akan guna present tense lah. So Pip ni pun bawa lah masuk nama bapak dia ni as one of the suspect list. Lepas tu Pip ni dia interview pula Naomi, which is best friend kepada Sal. Okay, Naomi ni dia ni macam dia ada depresi sikit lah lepas mak dia mati beberapa tahun yang dulu lah, macam kira lama dah lah. So Naomi ni dia macam ada jumpa terapi lah untuk merawat dia punya depression tu. Pip ni pun tanyalah Naomi, apa yang hampa buat waktu hampa melepak malam sebelum Andy hilang tu. Naomi kata oh lepak macam biasa, minum-minum, bersembang, main game, tu je lah. Pip tanya ada tak ambil gambar apa-apa ke waktu malam hampa lepak tu kan.
Naomi kata tak, kami tak ambil gambar. Adalah ambil gambar, tapi mungkin lepas Sal ni balik. Pete tanya Naomi, ada tak macam Sal ni macam buat perangai pelik ke, macam lain ke? Naomi kata tak, memang Sal ni memang rutin dia macam biasa, memang tak ada nampak lain ke apa ke, memang tak ada. Lepas tu Pete tanya lagi, kata Andy dengan Sal ni ada tak gaduh sebelum tu? Naomi kata ada, tapi macam alah biasalah, dia pun ni memang suka gaduh pun. Macam Andy ni macam suka cari pasal dengan Sal ni. Betul, macam dia pun ni macam selalu gaduh macam benda-benda yang bengong je lah, macam yang couple, macam yalah tak apa-apa punya, yang kes-kes yang tak ada apa lah. So Pete tanyalah, Sal ni balik pukul berapa daripada rumah kawan mereka tu? Oh, Naomi kata Sal balik tu dalam pukul 10:30 macam tu lah. Lepas tu Pete tanya lagi, dia kata kenapa hampa macam setuju untuk tipu alibi Sal ni? Naomi kata lepas polis soal siasat si Sal ni, Sal call mereka, lepas tu minta tolong mereka lah, kata macam tipulah alibi dia. Sebab macam yelah dia kan boyfriend kan, so macam dia takut macam polis shock dia ni pembunuh. So dia pun macam setuju tipu untuk Sal. Lepas tu Pete tanyalah apa yang membuatkan hampa macam nak confess dekat polis kan, kata yang Sal ni tipu alibi. Naomi kata sebab macam rasa bersalah lah, macam yelah macam benda macam tipu polis kan. So macam kami bagi tahu je lah, kami berpakat 4 orang pergi balai polis untuk macam cakap bagi tahu benda tu kan. Pete tanyalah Sal tahu tak kata macam hampa nak pergi bagi tahu polis pasal dia tipu alibi? Naomi kata oh tak, kami tak bagi tahu langsung kat Sal sebab takut Sal ni kecil hati. So kami macam berpakat 4 orang je. Lepas tu Pete dia tanyalah Naomi, kata boleh tak dia dapatkan kontak nombor kawan dia yang lagi 3 orang tu kan. Dia kata yang lagi 2 orang tu macam seorang tu macam duduk overseas lah, so dah lost contact dah. Lagi seorang tu macam dah ada family sendiri, so macam duduk jauh lah dengan mereka. Yang lagi seorang tu Max, yang tadilah yang I sebut pasal karakter tu. Okay, Max tu dia kata oh Max ni baru habis belajar, sekarang ni tengah cari kerja. So Max ni adalah dekat macam banak depa ni, so bolehlah kontak dia, Naomi kata. Okay, lepas Pete dah dapat nombor kontak Max, Pete pun macam biasalah dia pergi jumpa Max, cakap benda yang sama lah. Dia nak interview, nak cakap pasal benda ni, nak tanya balik pasal apa yang dia buat malam tu. Mula Pete tanya Max macam mana hubungan Andy dengan Sal ni. Max kata oh dia tak pernah perasan pun macam mana hubungan Sal dengan Andy ni, dia tak pernah ambil tahu, walaupun Sal ni best friend dia. Lepas tu Pete tanya Max, Max ni rapat tak dengan Andy kan? Macam yelah rapat kan, sebab dia dah best friend dengan Sal, takkan dia tak best friend dengan Andy. Max kata dia tak pernah bersembang langsung dengan Andy, kira macam kenal macam tu je, walaupun dia ni girlfriend kawan baik dia, tapi memang duduk bersembang macam lepak ke apa ke tak ada. Lepas tu Pete tanya Max benda yang sama dia tanya Naomi lah, apa yang ada nampak kelainan tak perangai si Sal ni waktu malam tu? Max kata dia tak perasan lah sebab dia mabuk, dia tak ingat lah benda. Max kata apa yang dia perasan, Naomi hilang waktu dia tengah lepak tu. Pete tanyalah berapa lama Naomi hilang kan. Max kata oh tak ingat lah, tapi macam lama jugalah, tapi yelah sebab dia mabuk kan, so dia tak berapa ingat. Lepas tu Pete tanyalah Max kan, Sal macam dia balik pukul berapa kan. Tu Max kata dia tak ingat sebab dia mabuk kan. So dia tanyalah yang lain balik pukul apa. Max kata yang lain tidur rumah dia, sebab dia lepak tu lepak rumah Max sebenarnya. Kira Sal seorang je lah yang balik. Lepas tu Pete tanyalah macam dia tanyalah Max ni, dia kata hang rasa kawan baik hang ni pembunuh ke? Hang rasa Sal ni pembunuh ke? Max kata as a best friend, sebagai kawan baik dia, aku tak rasa lah dia ni pembunuh, sebab Sal ni memang baik gila. Tapi itulah macam kalau dia bukan pembunuh, kenapa dia nak bunuh diri? So lepas interview tu Pete pun masukkan nama suspek yang seterusnya, iaitu Naomi, sebab Naomi hilang waktu malam kejadian tu. Okay, the next person pula yang Pete interview adalah Elliot. Elliot adalah cikgu sekolah mereka lah, which is bapa kepada Naomi dan juga Kara.
Elliot ni dia merupakan supervisor si Sal ni lah. So sebab tu Pete interview dia. Pete tanya Elliot ni kan, perangai Sal ni macam mana, dia ni macam student yang macam mana. Elliot kata Sal ni memang pelajar yang cemerlang, memang baik gila. Lepas tu dia kata Sal ni dia nak masuk Oxford University. So ni dia macam bekerja keras lah, memang study hard lah untuk capai cita-cita dia tu. Lepas tu Pete tanya, biasalah benda yang sama lah, ada tak perubahan pasal Sal ni kan. Waktu hari Isnin yang dia tengah cari Andy tu, kira dia kata nampak lah Sal ni memang risau gila lah, macam tak tentu arah, macam tengah mencari Andy ni lah. Nampak dia macam susah hati. Lepas tu Pete tanyalah hari Selasa perangai dia macam mana pula. Elliot kata hari Selasa dia tak main kerja, dia cuti sakit waktu tu. Sebab hari Selasa kan yang polis jumpa mayat Sal tu. Pete tanya Elliot pula, kenal tak Andy ni kan, Andy ni student yang macam mana pula. Elliot kata Andy dia tak pernah mengajar. So Andy ni macam kira tak pernah ambil subjek dia lah. So dia tak kenal Andy ni as a student yang macam mana. So lepas Pete dah kumpul semua yang interview kawan yang terdekat dengan Sal dengan Andy ni, tiba-tiba Ravi mai jumpa dia.